wabarakatuh. Nama saya Nur Nabila binti Kamarudin. Bersama rakan-rakan saya iaitu Siti Khadijah binti Muhammad, Nur Naha Husna binti Azmi dan Nur Amalina binti Muhammad Walilah. Kumpulan kami akan membentangkan lamporan akhir kajian tindakan yang dijalankan oleh kami, iaitu bertajuk penggunaan kaedah kura-kura dalam meningkatkan kekemasan tulisan Arabik dalam kalangan pelajar tahun 3. Baik. Saya akan memulakan pembentangan dengan sedikit pengenalan tentang kaedah yang diciptakan dari kumpulan kami, iaitu kaedah kura-kura, di mana kaedah ini diinspirasikan dari kisah dongeng iaitu Arnab dan kura-kura. Kura-kura yang terkenal dengan sifat yang perlahan tetapi kesungguhan dalam dirinya membuatkan ia bersemangat untuk memenangkan dirinya dalam perlumbaan antara Arnab. Dan pada akhirnya, kura-kura yang memenangi perlumbaan tersebut. Jadi persamaan di sini adalah penggunaan kaedah ini, iaitu usaha dan kesungguhan dari pelajar tersebut dalam memperbaiki diri dan memperbaiki penulisan mereka supaya menjadi lebih baik dari sebelumnya, terutamanya dalam penulisan Arabik. Baiklah. Seterusnya saya akan memasuki pada pengenalan, iaitu penyelidik merupakan seorang guru bahasa Arab bagi pelajar tahun 3 yang telah berkhidmat di sebuah sekolah rendah Islam di Besut, Terengganu. Penyelidik juga terdapat 3 orang pelajar yang masih lemah dalam penguasaan kekemasan tulisan Arabik. Penyelidik juga telah menjalankan kajian tindakan sekaligus mencipta satu kaedah yang baru dan lebih mudah untuk bagi menarik dan membantu pelajar dalam menguasai kekemasan dalam penulisan Arabik. Menurut Abdul Halim Tamuri, kemahiran mengajar adalah proses pengajaran dan pembelajaran di mana mempunyai 3 komponen yang penting, iaitu pendekatan, kaedah dan teknik. Refleksi pembelajaran dan pengajaran. Penyelidik menganggap pelajar boleh menguasai tulisan Arabik dengan kemas melalui latihan yang diberikan dalam kelas, namun kaedah itu tidak berkesan sama sekali. Sikap pelajar juga yang kurang cakna dan tidak mengambil berat akan tulisan mereka dari segi struktur huruf sehingga tidak dapat dibaca oleh guru mereka. Penyelidik juga terpaksa mengambil tempoh masa yang lama untuk membaca jawapan pelajar ketika penyemakan buku latihan ataupun penulisan mereka. Fokus kajian. Pemilihan fokus kajian ini dilakukan setelah mengambil kira atas beberapa faktor, antaranya ialah kebolehtadbiran. Penyelidik juga dapat mengumpul data dan melakukan temu bual serta pemerhatian secara langsung. Selain membaiki tulisan mereka, ini menjadikan mereka lebih berminat dan seronok dengan penulisan Arabik setelah dibantu oleh penyelidik. Kaedah yang dicipta sesuai digunakan oleh guru-guru terutamanya di peringkat rendah ketika sesi pembelajaran dan pengajaran berlangsung. Ulasan literatur. Ulasan literatur diambil dari artikel yang dijumpai oleh penyelidik di mana bertajuk penggunaan kaedah dinosaur dalam cara menulis sambungan huruf ya dalam perkataan Jawi bagi tahun 3. Dan artikel ini ditulis oleh pelajar IPG Kampus Batu Lintang, Sarawak, iaitu Dayangku Nur Ashikin. Penulis menjelaskan tentang bagaimana proses pelaksanaan kaedah tersebut dijalankan terhadap pelajar beliau. Objektif utama yang dinyatakan oleh penulis dalam kajian ini adalah untuk meningkatkan penguasaan kemahiran dalam penyambungan huruf ya dalam perkataan Jawi. Metodologi atau kaedah yang digunakan dalam artikel penulis ini adalah pemerhatian, ujian pengesanan iaitu pra dan pasca, dan temu bual.
Objektif dan soalan kajian. Objektif kajian secara umumnya bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dalam kekemasan tulisan Arabik dalam menggunakan kaedah kura-kura yang dicipta oleh penyelidik, iaitu pertama menggunakan kaedah kura-kura dalam memastikan tahap kekemasan tulisan murid dalam penulisan Arabik meningkat. Yang kedua, meningkatkan minat dan motivasi pelajar terhadap penulisan Arabik melalui kaedah kura-kura yang dibuat oleh guru. Soalan kajian adalah berkaitan objektif kajian, iaitu pertama, apakah kaedah yang digunakan oleh guru dapat memastikan tahap kekemasan tulisan dalam penulisan Arabik meningkat. Dan yang kedua, bagaimanakah cara guru menanam minat dan motivasi pelajar dalam penulisan Arabik. Peserta kajian. Terdapat 3 orang murid yang tahun 3 di Sekolah Rendah Islam Besut Terengganu, iaitu berjantina lelaki dan masing-masing mempunyai tahap kekemasan dalam penulisan Arabik yang agak lemah. Ciri-ciri peserta kajian iaitu pertama, Fahmi, iaitu pendiam, kurang bergaul dan rajin bertanya. Yang kedua, Iman, aktif dalam kelas, banyak bercakap dan suka bergaul. Dan yang ketiga adalah Haziq, pendiam, tidak aktif bergaul, rajin membantu guru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Khadijah binti Muhammad, nombor matrik 061375, akan menyambung pembentangan kumpulan kami iaitu berkenaan dengan tindakan yang dijalankan. Maka di sini saya akan terangkan 2 perkara, iaitu pertama, perancangan tindakan dan yang kedua, pelaksanaan tindakan. Sekarang saya akan menerangkan tentang perancangan tindakan. Okey, kami sebagai para penyelidik telah melakukan perancangan yang sangat rapi, iaitu melibatkan sebelum, semasa dan juga selepas kajian tindakan dilaksanakan. Bukanlah hanya mengambil kira sebelum kajian tindakan dilakukan, tetapi melibatkan ketiga-tiga proses. Okey, kemudian kajian tindakan kami adalah berbentuk kuantitatif, menggunakan model Cook-Lewin. Okey, Cook-Lewin ni dia melibatkan 4 proses. Pertama iaitu merancang, kedua bertindak, ketiga memerhati dan yang terakhir iaitu merefleks. Okey. Jadi untuk kajian tindakan kami telah menggunakan model Cook-Lewin. Okey. Kemudian kami juga telah melakukan merangka satu tarikh ataupun jadual pelaksana bagi memastikan kajian tindakan yang kami lakukan ni bergerak dan lancar mengikut tarikh-tarikh yang telah kami rancang, supaya tidak berlaku sebarang kesulitan ataupun berlaku sebarang masalah ketika kajian tindakan kami dilakukan. Okey, maka di sini berdasarkan kepada paparan yang telah anda lihat di slide yang disediakan, kami telah menyediakan jadual pelaksana iaitu dari segi merancang, iaitu pada 12 bulan 3 sehinggalah 19 hari bulan 4, dan seterusnya sehinggalah kepada peringkat merefleks iaitu pada akhir 4 hari bulan 5. Sekarang saya akan menerangkan tentang pelaksanaan tindakan. Baiklah, untuk kajian tindakan kami telah melaksanakan hanya ketika sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. Ini bermaksud bahawa ia tidak berlaku di luar waktu tersebut ataupun di luar sesi persekolahan. Okey. Kemudian untuk cara penggunaan kaedah kura-kura, kami telah menggunakan 3 cara. Cara pertama iaitu kami sebagai penyelidik telah menyediakan dan mengedarkan 3 keping kertas soalan kaedah kura-kura yang mana ia akan diedarkan kepada setiap peserta kajian, dan kertas soalan ini mengandungi peringkat ataupun tahap yang berbeza, dia tidak sama. Okey. Kemudian untuk cara yang kedua iaitu
Peserta kajian juga akan diberi tempoh selama 2 minggu untuk berlatih menggunakan kaedah kura-kura. Maka di sini para peserta kajian boleh melakukan latihan secara berterusan sepanjang tempoh 2 minggu. Okey, dan cara yang terakhir iaitu ujian pos dan juga ujian pra dan juga ujian pos. Okey, ujian pos akan dilaksanakan sebelum kajian tindakan dilaksanakan, sebelum kaedah kura-kura diperkenalkan. Okey, kemudian untuk ujian pos, ia akan dilaksanakan selepas kaedah kura-kura itu diperkenalkan ataupun dilaksanakan. Maka kenapa kita membuat atau melaksanakan ujian pra dan juga ujian pos? Pertama adalah untuk mengenal pasti apa masalahan ataupun punca yang menyebabkan berlakunya masalah kekemasan penulisan Arabik peserta kajian, serta untuk membandingkan hasil daripada pelaksanaan kaedah kura-kura tersebut. Untuk kaedah mengumpul data, kami para penyelidik telah bersepakat untuk memilih dan menggunakan 4 cara. Pertama iaitu pemerhatian, kedua temu bual, ketiga soal selidik, dan yang terakhir iaitu ujian pra dan juga ujian pos. Okey, untuk kaedah pertama iaitu pemerhatian. Okey, kaedah pemerhatian ini kami telah gunakan ketika ujian pra dilaksanakan. Okey, iaitu kami para penyelidik telah mengenal pasti ataupun melihat sendiri segala permasalahan ataupun segala sudut kelemahan peserta kajian dalam segi kekemasan tulisan dalam penulisan Arabik. Maka di sini melalui ujian pra yang telah kami laksanakan kepada peserta kajian, kami telah mendapat hasil dan juga mendapat kesimpulan awal bagaimana tahap kelemahan daripada peserta kajian sendiri mengenai kemahiran kekemasan tulisan Arabik mereka sendiri. Okey. Kemudian kami juga telah melakukan pemerhatian terhadap kekemasan tulisan peserta kajian sepanjang pelaksanaan kaedah kura-kura dilaksanakan. Dan yang terakhir iaitu pemerhatian juga dilakukan ketika ujian pos dilaksanakan kepada peserta kajian. Maka di sini kami dapat membandingkan ataupun dapat melihat dapat melihat sendiri bagaimana perbezaan hasil ujian pra dan juga ujian pos peserta kajian. Kaedah kedua iaitu temu bual. Okey, temu bual yang telah kami gunakan adalah secara formal dan juga berstruktur. Dan kami telah melakukan temu bual ini melalui 2 cara, iaitu melalui bertulis, iaitu soalan kami telah sediakan 5 soalan ringkas, dan peserta kajian perlu menjawab dengan jujur setiap soalan yang telah kami sediakan. Kemudian yang kedua iaitu secara rakaman, dan rakaman ini kami rakam menggunakan telefon bimbit. Okey, kenapa kami rakam? Ia adalah bertujuan untuk kami daripada terdapat keciciran maklumat daripada peserta kajian. Maka di sini jika terdapat tambahan maklumat yang telah kami tertinggal atau terlupa, kami boleh dapatkan kembali daripada rakaman yang telah kami rakam daripada peserta kajian tersebut. Baik, berdasarkan kepada yang dipaparkan dalam slide, ini adalah soalan-soalan bertulis yang telah kami sediakan kepada peserta kajian. Okey, seperti mana yang telah anda semua lihat, antara soalan yang telah kami tanya iaitu pertama, adakah kamu minat mempelajari bahasa Arab tahun 3 dan kenapa? Yang kedua, apakah kamu fikir bahawa penulisan Arabik ini susah, dan nyatakan juga kenapa? Dan soalan ketiga, adakah anda setuju, adakah anda selalu membuat latihan penulisan Arabik? Keempat, jika anda diberi latihan penulisan Arabik, adakah anda akan terasa terbeban? Dan soalan terakhir iaitu, apakah yang anda akan lakukan untuk meningkatkan lagi kekemasan penulisan Arabik?
Maka di sini peserta kajian dikehendaki untuk menjawab setiap soalan yang telah kami kemukakan. Maka melalui jawapan-jawapan yang telah kami perolehi daripada peserta kajian, kami telah mendapat kesimpulan secara kecil ataupun kesimpulan secara awal untuk mendalami tentang tahap penguasaan kemahiran menulis tulisan Arabik daripada peserta kajian. Kaedah ketiga yang kami gunakan iaitu soal selidik. Okey, soal selidik ini kami jalankan sebelum pelaksanaan kaedah kura-kura. Okey, kenapa soal selidik ini kami laksanakan? Okey, pertama ialah ia bertujuan untuk kami tahu tahap kekemasan tulisan Arabik itu sendiri, dan kami juga ingin tahu tahap minat peserta kajian itu sendiri terhadap penulisan Arabik itu sendiri. Okay, kemudian untuk borang soal selidik ini, peserta kajian hendaklah mengisi borang soal selidik serta menanda dengan jujur, dan juga jawapan tu hendaklah dirasakan sesuai. Peserta kajian boleh menandanya, dan konsep kami gunakan ialah jujur. Okey, kemudian bentuk borang soal selidik yang kami laksanakan adalah berbentuk tertutup, yang mana ia hanya berpandukan kepada skala Goodman sahaja yang disediakan sahaja. Seperti mana yang anda semua dapat lihat daripada slide ini adalah borang soal selidik yang kami telah sediakan. Okey, di sini terdapat 10 soalan soal selidik yang telah kami sediakan, dan hanya peserta kajian hanya perlu menanda sahaja dengan jujur sama ada ya ataupun tidak. Antara soalan soal selidik yang kami soal iaitu pertama ialah adakah saya kenal tulisan Arabik? Kedua, adakah saya berminat dengan subjek bahasa Arab? Ketiga, adakah saya pandai menulis tulisan bahasa Arab? Yang keempat, adakah saya boleh menulis tulisan Arabik tanpa melihat teks? Kelima, adakah penulisan Arabik susah? Keenam, adakah saya suka dengan penulisan Arabik? Ketujuh, adakah tulisan Arabik memberi bebanan kepada saya? Kelapan, adakah saya selalu membuat penulisan Arabik? Soalan ke-9, adakah saya suka melihat tulisan Arabik ditulis dengan kemas? Dan soalan terakhir, adakah setiap bentuk huruf-huruf tertentu dalam penulisan Arabik sukar untuk ditulis? Maka di sini peserta kajian hanya perlu menanda jawapan yang sesuai dan pastinya dengan jujur. Untuk kaedah yang terakhir iaitu ujian pra dan juga ujian pasca ataupun dikenali sebagai ujian pos. Okey, ujian pra dia akan dilaksanakan sebelum kaedah kura-kura diperkenalkan, manakala ujian pasca akan dilaksanakan selepas kaedah kura-kura dilaksanakan, termasuk selepas latihan yang telah kami sediakan, yang telah kami berikan kepada peserta kajian selama 2 minggu. Okey, kemudian untuk bentuk soalan ujian pasca adalah sama seperti ujian pos, seperti ujian pra. Okey, kemudian iaitu peserta kajian hanya perlu menyalin semula ayat penulisan Arabik yang telah kami sediakan di dalam soalan tersebut dengan kemas dan juga betul. Dan skor pencapaian peserta kajian akan dikira melalui semakan jawapan. Seperti mana yang anda dapat lihat dalam paparan slide tersebut, ini adalah soalan yang telah kami sediakan kepada peserta kajian, iaitu peserta kajian dikehendaki untuk menyalin kembali soalan ataupun ayat karangan yang dipaparkan dalam kertas soalan tersebut. Untuk hasil ujian pra dan juga ujian pasca, seperti mana yang anda dapat lihat juga di slide yang saya tunjuk, ini adalah hasil ujian pra dan juga ujian pos daripada peserta kajian iaitu Fahmi. Okey, kita dapat lihat bahawa untuk ujian pasca, untuk ujian pra iaitu di sebelah kiri, kita boleh lihat di mana terdapat beberapa kesalahan ayat, seperti mana penulisannya adalah kurang kemas. Kemudian dari segi struktur huruf, perkataan
seperti yakumu sepatutnya ditulis dengan betul, tapi bila ditulis oleh peserta kajian, ia adalah berkelainan ataupun huruf yang berbeza. Okey, contoh yang seterusnya iaitu tulisan yang ditulis oleh peserta kajian iaitu Fahmi ini adalah tulisan yang sangat rapat-rapat. Maka di sini kita juga dapat lihat bahawa bila mana tulisan yang rapat, ia akan menyebabkan terdapat sedikit kekeliruan ataupun tidak kemas. Jadi untuk ujian pasca, kita boleh lihat bahagian sebelah kanan saya, kita dapat lihat bahawa terdapat perubahan yang sangat banyak, yang sangat positif daripada peserta kajian Fahmi ni. Seperti mana kita dapat lihat bahawa tulisan semakin kemas, dan juga struktur ayat yang ditulis oleh Fahmi adalah sangat teratur dan juga mudah difahami, serta menggunakan struktur ayat yang sebetul. Dan juga tulisan di sini adalah sangat jelas dan teratur. Okey, kemudian kita lihat kepada peserta kajian kedua iaitu Iman. Okey, kita dapat lihat untuk ujian pra, hasil ujian pra sebelah kiri saya, kita nampak bahawa terdapat 3 kesalahan yang telah kami dapat, para penyelidik ini dapat kesan. Antaranya iaitu huruf mim yang mana ia ditulis seperti huruf ain. Okey. Kemudian kita dapat lihat juga bahawa tulisan kurang kemas, kemudian huruf za seperti huruf nun, dan perkataan amal adalah tidak jelas. Dan kita lihat perubahan selepas kaedah pelaksanaan kuku diperkenalkan, iaitu hasil daripada ujian pasca ada ujian post sebelah kanan saya. Kita dapat lihat bahawa tulisan peserta kajian Iman ini adalah semakin kemas, dan huruf min juga ditulis dengan betul, berserta dengan huruf za ditulis dengan jelas. Kemudian perkataan amal juga ditulis dengan jelas dan betul. Kemudian untuk peserta kajian yang terakhir iaitu Haziq, di sini kita dapat lihat terdapat 4 kesalahan yang telah kami dapat kesan. Antaranya iaitu perkataan summa yang mana ia tidak ditulis dengan betul. Perkataan summa seperti huruf ra juga, dia seperti huruf da, dan perkataan amal yang mana ia tidak ditulis dengan jelas. Kemudian huruf sad yang mana ia ditulis seperti huruf mim, dan tulisan dalam ujian pra Haziq juga adalah tidak kemas. Okey, kemudian kita lihat juga pula pada ujian pasca Haziq, iaitu di sebelah kanan saya, yang mana kita lihat bahawa tulisan Haziq adalah sangat kemas, semakin kemas, tidak rapat, teratur, dan perkataan summa juga ditulis dengan betul, huruf ra juga ditulis dengan jelas. Kemudian perkataan amal juga ditulis dengan jelas dan betul, dan huruf sad juga ditulis dengan betul. Maka dapat kita simpulkan di sini bahawa kaedah pelaksanaan kaedah kura-kura ini berjaya menampakkan perubahan positif dalam kalangan peserta kajian kami itu sendiri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurnaha Husna binti Azmi, nombor matrik 061332. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan laporan akhir kajian tindakan yang telah penyelidik jalankan. Okay, bagi memastikan kajian tindakan yang dijalankan ini mematuhi etika penyelidikan, penyelidik telah mengeluarkan surat akuan kebenaran ibu bapa atau penjaga. Okay, surat ini telah diedarkan kepada peserta kajian untuk diisi dan ditandatangani oleh ibu bapa. Okay, segala perjanjian telah dimaktubkan dalam surat tersebut. Okay, sebelum penyelidik menjalankan kajian tindakan tersebut, penyelidik mendapatkan kebenaran peserta kajian terlebih dahulu, dan penyelidik juga telah merahsiakan nama sebenar peserta kajian. Segala maklumat peribadi peserta kajian dirahsiakan dan terjaga dari sebarang penyebaran, dan maklumat yang telah dikumpulkan hanya digunakan untuk kajian tindakan ini sahaja.
Okey, seterusnya kita pergi kepada cara penyelidik menganalisis data. Okey, yang pertama adalah pemerhatian. Pemerhatian telah dilakukan sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran dan juga sewaktu melakukan latihan menggunakan kaedah baru, iaitu kaedah kura-kura. Okey, pendidik telah membuat catatan semasa pemerhatian dijalankan dan hasilnya telah dikumpulkan di dalam jadual. Okey, baiklah, mari kita lihat pemerhatian yang telah dilakukan. Okey. Nombor 1, pemerhatian semasa pengajaran dan pembelajaran. Okey. Kita tengok pada peserta nombor 1, Haziq, bukan nama sebenar. Okey. Haziq jarang membuat latihan, lambat dalam menulis dan juga tidak siap kerja sekolah yang guru berikan. Okey, seterusnya kita lihat pada Fahmi. Fahmi kurang fokus semasa pengajaran dan pembelajaran. Okey, seterusnya juga jarang membuat latihan dan tidak siap kerja sekolah yang guru berikan. Okey, yang terakhir Iman. Iman juga jarang membuat latihan, malas menulis dan suka bercakap semasa guru mengajar. Okey, seterusnya kita lihat pada pemerhatian semasa melakukan latihan kaedah baru. Okey, Haziq perlu diberi perhatian yang lebih, melakukan latihan dengan baik. Okey, kat sini kita tengok melakukan latihan dengan baik ni setelah guru mengajar cara membuatnya, Haziq boleh melakukan dengan sendiri. Maksudnya tanpa guru perlu menunggu dia membuat latihan tersebut. Okey, seterusnya Fahmi. Fahmi mampu melakukan tugasan yang telah diberikan tersebut dan perlu diberi perhatian juga. Okey, Iman yang terakhir adalah Iman. Iman tidak fokus melakukan latihan tetapi mampu melakukan latihan dengan sendiri. Okey. Okey, baiklah, seterusnya adalah temu bual. Okey, peserta kajian diberikan satu lembaran kertas temu bual dan peserta kajian dikehendaki menjawab soalan tersebut, soalan berkenaan tentang kekemasan tulisan Arabik lah. Okey, temu bual tersebut telah dirakam dan pendidik telah mendengar sebanyak 2 kali temu bual tersebut dan hasil temu bual telah dijadualkan sebagaimana yang telah dipaparkan di bawah. Okey. Antara soalan temu bual yang telah ditanya adalah soalan nombor 1, adakah saya berminat mempelajari subjek bahasa Arab? Okay, seterusnya soalan nombor 2, apakah saya fikir penulisan bahasa Arab ini susah dan nyatakan kenapa? Soalan ketiga, adakah saya selalu membuat latihan penulisan Arabik atau penulisan bahasa Arab? Okay, seterusnya soalan nombor 4, jika saya diberi latihan penulisan Arabik, adakah saya rasa terbeban? Dan soalan yang terakhir, soalan kelima, apakah yang saya akan lakukan untuk meningkatkan lagi peningkatan dalam kekemasan penulisan Arabik? Okey, terdapat 5 soalan yang telah ditanya di dalam temu bual tersebut. Okey, baiklah, mari kita lihat hasil daripada temu bual tersebut. Haziq, terlihat pada Haziq bukan nama sebenar. Okey, Haziq menjawab suka bahasa Arab. Ya, dia peserta kajian Haziq ini suka dengan bahasa Arab, tetapi dia tidak kenal dengan huruf bahasa Arab. Okay. Dia juga tidak selalu membuat latihan penulisan bahasa Arab dan dia merasakan tulisan bahasa Arab ini terbeban dan Haziq akan meningkatkan lagi kekemasan penulisan Arab dia dengan membuat selalu membuat latihan. Okay, seterusnya kita lihat pada Fahmi. Fahmi menjawab tidak pada soalan 1. Dia tidak berminat dengan bahasa Arab, tetapi dia tidak berminat dengan bahasa Arab kerana bahasa Arab ini susah faham dan tak reti dibaca. Okay, soalan nombor 2, dia menjawab ya, penulisan Arab ini susah. Dia tidak kenal dengan huruf bahasa Arab. Okay, seterusnya soalan nombor 3, Haziq tidak selalu membuat latihan. Okay, Haziq tidak membuat latihan dan juga merasa terbeban dengan penulisan bahasa Arab.
Okey, seterusnya Haziq akan meningkatkan lagi kekemasan tulisan bahasa Arab dengan selalu membuat latihan. Okey, dan yang terakhir Iman. Iman menjawab ya, berminat dengan bahasa Arab kerana sebab saya sembahyang dalam bahasa Arab. Okey, seterusnya soalan nombor 2, Iman menjawab ya kerana ya, penulisan bahasa Arab ini susah kerana tulisan bahasa Arab ni banyak bulat-bulat. Okey, itu jawapannya. Okey, seterusnya soalan nombor 3 sama dengan Haziq dan Fahmi. Dia juga merasa dia juga tidak selalu membuat latihan dan merasa tulisan bahasa Arab ini beban, adalah rasa terbeban bila membuat latihan tulisan bahasa Arab. Okey, seterusnya soalan yang terakhir, macam mana Iman akan meningkatkan lagi penulisan bahasa Arab adalah dengan belajar dengan ibu. Akan belajar dengan mak. Okay, yang ketiga adalah soal selidik. Okay, peserta kajian telah diberikan satu lembaran kertas soal selidik. Okay, peserta kajian dikendaki menjawab kertas soal selidik tersebut dengan jujur sebagaimana yang telah diarahkan. Okay, peserta kajian menjawab kertas soalan tersebut tidak mengambil masa yang lama, dalam 2 hingga 3 minit sahaja. Okey, hasil daripada soal selidik tersebut, penyelidik telah mengumpul data dan maklumat dan telah menyediakan satu jadual soal selidik. Okey, mari kita lihat soalan tersebut adalah soalan yang telah ditanya. Yang pertama, soalan pertama adalah adakah saya kenal tulisan Arabic? Okey, peserta dikehendaki menjawab dengan jujur soalan berkenaan. Okey, soalan kedua, adakah saya berminat dengan subjek bahasa Arab? Soalan ketiga, adakah saya pandai menulis tulisan bahasa Arab? Yang keempat, adakah saya boleh menulis tulisan Arabik tanpa melihat teks? Soalan kelima, adakah penulisan Arabik susah? Soalan keenam, adakah saya suka dengan penulisan Arabik? Ketujuh, adakah tulisan Arabik memberi beban kepada saya? Soalan ke-8, adakah saya selalu membuat penulisan Arabik ataupun membuat latihan? Okey, yang ke-9, adakah saya suka melihat tulisan Arabik ditulis dengan kemas? Dan yang terakhir, soalan yang terakhir, adakah setiap bentuk huruf-huruf tertentu dalam penulisan Arabik sukar untuk ditulis? Okey, tersebut adalah 10 soalan yang telah ditanya. Okey, sebagai ringkasan, sebagai kesimpulannya adalah Haziq ni peserta kajian tersebut, Haziq bukan nama sebenar. Haziq berminat dengan tulisan Arabik, berminat dengan subjek Arabik, tetapi kadang-kadang Haziq tertukar dengan tulisan lain. Contohnya bahasa lain lah. Okay. Dia berminat dengan tulisan Arabik ni dan dia boleh menulis, tetapi kadang-kadang bila melihat daripada teks lain dia tertukar. Adakah ini tulisan Arabik atau bahasa lain? Okay, macam tu. Okay. Iman, seorang peserta kajian yang kenal tulisan bahasa Arab, berminat dan juga pandai menulis bahasa Arab. Okay, yang terakhir adalah ujian pra dan pasca. Okey, peserta kajian telah menyalin potongan teks karangan bahasa Arab dengan betul dan tepat mengikut struktur tulisan Arab yang telah diberikan tanpa tertinggal satu huruf pun. Okey, bentuk soalan ujian post atau pasca adalah sama dengan ujian pra, yang mana pengiraan markah keseluruhannya adalah sama. Okey, bentuk soalan juga sama, pemakaian juga adalah sama. Okey, maka kedua-dua ujian ini telah dikumpulkan ke dalam satu jadual dan juga pendidik telah menyediakan graf perbezaan. Okey, mari kita lihat kepada hasil daripada ujian pra dan ujian pasca. Okey, kita lihat pada ujian pra. Haziq, bukan nama sebenar, peserta kajian Haziq. Okey, Haziq telah mendapat 10/20. Okey, maka keseluruhannya adalah 50% dan tahap pencapaian yang Haziq dapat adalah baik. Okey, Fahmi 8/20. Okey, maka keseluruhan Fahmi adalah 40% dan tahap pencapaian Haziq Fahmi adalah lemah.
Dan yang terakhir Iman 12/20. Iman mendapat markah keseluruhan 60% dan tahap pencapaiannya adalah baik. Kita lihat kepada ujian POS pula. Ujian POS ini dilakukan selepas penyelidik menggunakan kaedah kura-kura tersebutlah. Haziq telah mendapat 17/20. Maka keseluruhan Haziq adalah 80% dan tahap pencapaiannya adalah baik. Fahmi pula mendapat 18/20 dan maka keseluruhannya adalah 75% dan baik. Tahap pencapaiannya adalah baik. Yang terakhir Iman adalah 18/20 dan maka keseluruhannya adalah 90% dan cemerlang pada tahap pencapaiannya. Kita lihat pada ujian pra ini, Fahmi telah mendapat markah yang terendah daripada ketiga-tiga peserta kajian. Fahmi mendapat markah yang terendah. Bila ditanya kenapa, bila diperhati dan ditanya kenapa boleh markah rendah tersebut, penyelidik mendapati Fahmi ini terlalu cepat menulis tanpa mengira betul struktur tulisan Arab tersebut. Seterusnya adalah bila setelah penyelidik menggunakan kaedah kura-kura ini, Fahmi telah mendapat peningkatan yang baik dalam pencapaiannya. Dan Iman adalah mendapat markah yang paling tinggi dalam ujian POS tersebut. Baiklah, kita lihat pula pada cara penyelidik menyemak data. Triangulasi. Penyelidik telah menggunakan dua triangulasi, iaitu triangulasi penyelidik dan triangulasi sumber. Kita tengok pada triangulasi penyelidik. Cohen dan Manian 1994 menyatakan triangulasi ini menggunakan lebih daripada seorang penyelidik untuk mengumpul data. Baiklah. Seterusnya, penyelidik telah menggunakan guru pelatih lain untuk meminta bantuan dalam mendapatkan pendapat mengenai pengumpulan data dalam kajian tindakan ini. Seterusnya, penyelidik juga telah meminta bantuan daripada penyelidik yang lebih mahir dan berpengetahuan. Penyelidik telah bekerjasama bagi mengumpul data dan menganalisis data tersebut. Seterusnya adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini bermaksud mendapatkan maklumat dan pandangan daripada sumber informasi yang berlainan. Penyelidik telah mendapatkan maklumat daripada guru kelas. Seterusnya, penyelidik juga bertemu dengan guru mata pelajaran peserta kajian tersebut. Dan yang terakhir adalah buku rekod peserta kajian juga penyelidik telah teliti dan mendapatkan maklumat yang lebih lanjut untuk dijadikan data dan bahan kajian penyelidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amelina binti Muhammad Walillah bernombor matrik 061328 akan meneruskan perbentangan tentang tajuk dapatan kajian berkenaan dengan kajian kami, iaitu penggunaan kaedah kura-kura dalam meningkatkan kekemasan tulisan Arabik dalam kalangan pelajar tahun 3. Kita teruskan kepada dapatan kajian kami. Kajian yang pertama iaitu apakah kaedah kura-kura yang digunakan oleh guru dapat memastikan tahap kekemasan tulisan dalam penulisan Arabik meningkat. Selepas menggunakan kaedah kura-kura, hasil dapatan yang diperoleh daripada penyelidik iaitu daripada ujian pra dan pasca dengan menyalin semula teks yang telah diberikan oleh penyelidik, ketiga-tiga peserta kajian menunjukkan bahawa terdapat perkembangan yang positif terhadap penguasaan kekemasan tulisan Arabik. Ini boleh dibuktikan dengan jumlah markah keseluruhan dan tahap pencapaian ujian yang kedua, iaitu ujian pasca yang menunjukkan peningkatan berbanding sebelumnya. Dapatan ini disokong oleh graf perbandingan yang menunjukkan peratusan peningkatan jumlah markah yang menunjukkan peningkatan hasil daripada ujian pra kepada ujian pasca. Kita lihat kepada graf perbandingan perbezaan antara ujian pra dan pasca.
Okey, kita lihat kepada slide ini. Okey, slide ini menunjukkan graf perbandingan keberhasilan kaedah kura-kura yang digunakan oleh penyelidik bagi memastikan kekemasan dalam penulisan Arabik. Okey, kita lihat kepada graf ini. Okey, graf ini graf pembandingan ini mengandungi ujian pra pada palang warna biru dan ujian pasca pada palang warna oranye. Okey, kita lihat ketiga-tiga peserta kajian kami iaitu Haziq, Fahmi, Iman menunjukkan peningkatan terhadap ujian masing-masing dalam kekemasan penulisan Arabik. Okay, kita lihat kepada peserta kajian yang pertama iaitu Haziq mendapat 50 markah pada ujian pra dan 85 markah pada ujian pasca. Okay, manakala Fahmi menunjukkan 40 markah pada ujian pra dan 75 markah pada ujian pasca. Dan peserta kajian ketiga kami iaitu Iman mendapat 60 markah pada ujian pra dan 90 markah pada ujian pasca. Okey, masing-masing menunjukkan peningkatan iaitu Haziq sebanyak 35 markah peningkatan, Fahmi sebanyak 35 markah peningkatan, Iman menunjukkan 30 markah pada peningkatan ujian pra kepada ujian pasca. Okey, ketiga-tiga peserta kajian ini menunjukkan peningkatan yang begitu ketara, bermakna kaedah kura-kura yang digunakan oleh penyelidik dapat menunjukkan keberhasilan dalam kekemasan penulisan Arabik. Okey, hasil dapatan yang kedua iaitu bagaimanakah cara guru menanam minat dan motivasi pelajar dalam penulisan Arabik. Okey, dengan menggunakan kaedah kura-kura, hasil kajian ini diperolehi daripada pemerhatian berstruktur dan temu bual bersama murid-murid kelas dan peserta kajian sendiri. Okey, sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di kelas, sebelum adanya kaedah kura-kura, kebanyakan pelajar meluahkan rasa susah untuk membuat penulisan Arabik. Okey, dapatan hasil kajian ini disokong oleh penyelidik telah membuat temu bual kepada ketiga-tiga peserta, iaitu peserta pertama kami dengan soalan, apakah kamu fikir penulisan Arabik ini susah? Nyatakan kenapa. Okey, peserta kajian yang pertama kami jawab, susah kerana banyak bulat-bulat. Okey, untuk peserta kajian yang kedua iaitu soalan, apakah anda fikir penulisan Arabik susah? Nyatakan kenapa. Ya, kerana saya tidak kenal huruf dengan betul. Okey, manakala yang ketiga, peserta ketiga, apakah anda fikir penulisan Arabik ini susah? Nyatakan kenapa. Ya, kerana saya tidak pandai dan tidak kenal huruf Arab. Okey, itu adalah maklum balas daripada temu bual ketiga-tiga peserta kajian kami sebelum adakan kaedah kura-kura. Okey, setelah diperkenalkan kaedah kura-kura, kesukaran murid untuk menulis tulisan Arabik dapat diatasi dan murid tersebut dapat menulis Arabik dengan struktur huruf yang betul dan boleh dibaca oleh guru. Selain itu juga, murid didapati mempunyai minat dan dapat meningkatkan motivasi dalam penulisan Arabik. Okey, dapatan ini disokong hasil ujian pasca yang telah dijalankan kepada peserta kajian menunjukkan perubahan yang agak ketara daripada sebelumnya. Okey, ini adalah hasil ujian perubahan berdasarkan ujian pra dan pasca. Okey, peserta kajian pertama kami iaitu Fahmi, perubahan tulisan dia daripada ujian pra dan pasca. Okey, manakala ini Iman menunjukkan perubahan tulisan sebelum dan selepas menggunakan kaedah kura-kura. Manakala Haziq pun sama menunjukkan perubahan daripada kaedah kura-kura yang digunakan oleh penyelidik. Okey, seterusnya refleksi. Okey, refleksi terdapat dua di sini iaitu refleksi penilaian tindakan dan refleksi kendiri. Okey, kita lihat kepada refleksi penilaian tindakan. Okey, selepas pelajar menggunakan kaedah kura-kura, pelajar ini menunjukkan peningkatan kekemasan tulisan mereka terhadap tulisan Arabik. Okey,
Ini menunjukkan peningkatan semakin baik dan mereka merasakan semakin seronok dalam mempelajari bahasa Arab dan melalui ujian yang diberikan kepada mereka iaitu menyalin semula karangan pendek dengan betul. Okey, manakala refleksikan diri sebagai seorang guru bahasa Arab, penyelidik dapat menambah pengetahuan dalam membantu membimbing murid-murid yang kurang penguasaan terhadap kekemasan tulisan Arabik. Okey, melalui pelaksanaan kajian tindakan ini iaitu kajian penggunaan kaedah kura-kura dalam meningkatkan kekemasan tulisan Arabik, penyelidik bukan sahaja dapat memperbaiki amalan pengajaran tetapi dapat membantu murid dalam penguasaan kekemasan tulisan Arabik. Okey, yang terakhir sekali adalah cadangan tindakan susulan, iaitu beberapa cadangan tindakan susulan yang perlu dibuat, iaitu terdapat beberapa aspek yang perlu kepada penambahbaikan. Antaranya ialah penyelidik juga boleh selitkan dengan menggunakan elemen teknologi maklumat komunikasi seperti menunjukkan video menggunakan watak kartun dalam menunjukkan kaedah penulisan Arabik dengan betul. Okey, pendapat ini disokong oleh Zamri Muhammad dan Muhammad Amrin MB 2008 yang mengatakan kreativiti ini dapat membantu guru menjadikan proses pengajaran lebih seronok seperti kartun dan bahasa tubuh. Okey, seterusnya selain itu juga penyelidik mendapati bahawa bilangan peserta kajian adalah kecil. Sebagai penambahbaikan, bagi kajian akan datang, penyelidik mencadangkan supaya bilangan peserta kajian ditambah bagi menguatkan lagi kebolehpercayaan dan keesahan data yang diperoleh. Okey, ini adalah rujukan yang kami rujuk sepanjang menyiapkan laporan bagi penggunaan kaedah kura-kura dalam meningkatkan kekemasan tulisan Arabik dalam kalangan pelajar tahun 3. Okey, setakat itu sahaja daripada grup kami. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.